الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد. Muslimin muslimat saudara jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana hamba sebut minggu lepas. Jadi malam ini kita akan membaca beberapa ayat berkenaan dengan kisah pengembaraan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari rahsia ilmu dengan Khidir. Baik, sebelum kita baca ayat itu, ada satu riwayat hadis yang dikaitkan dengan surah ini, dengan kisah ini. Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, inna Musa qama khatiban fi Bani Israel, sesungguhnya Musa telah berdiri menyampaikan berkhutbah di hadapan Bani Israel. Fasu'ila, lalu dia ditanya, ada seorang dari kalangan Bani Israel bertanya, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling berilmu, yang sangat alim? Lalu jawab Nabi Musa, ana, akulah, tak ada orang lain. Jadi bila ditanya siapa orang paling alim, kata saya lah, tak ada orang lain lah. Lalu fa'ataballahu azza wa jalla alaih, lalu Allah Ta'ala atabani menegur dengan seperti mencela. Sebab jawapan tu seolah-olah dia merasakan dialah yang lebih, mungkin kalau dia jawab, dia kata wallahu alam, Allah Ta'ala lebih tahu, mungkin ada orang lain yang lebih mengetahui, maka jawapan tu lebih kepada menyerahkan ilmu tu kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala menegur sebegitu, izlam yuraddal ilma ilahi, kerana dia tidak mengembalikan ilmu tentang perkara ini kepada Allah. Maksud, dia tidak menyerahkan kepada Allah tentang siapa orang yang lebih alim. Fa'auhallahu ilaihi anna li 'abdan, lalu Allah Ta'ala wahyukan kepadanya bahawa bagiku ada seorang hamba di tempat pertemuan dua laut, huwa a'lamu minka, dia lebih alim daripada kamu. Maksud lebih alim, ada perkara yang dia tahu tetapi kamu tidak tahu. Lalu kata Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, fa kaifa li bihi, bagaimana boleh aku untuk menemuinya ataupun untuk aku menjumpainya? Lalu Allah Ta'ala menjawab, ta'khudhu hutan, kamu ambillah seekor ikan yang sudah mati, fataj'aluhu fi miktal, letakkan dalam satu bekas berbentuk macam raga lah, bekas. Jadi bawa ikan tu untuk berjalan, di mana apabila kamu sampai satu tempat didapati ikan tu sudah hilang, fahuwa thamma, maka disitulah tempat kamu akan bertemu dengan orang yang dia memiliki ilmu yang kamu tidak memilikinya. Lalu Musa pun pergilah bersama dengan fatahu, budak suruhannya bernama Yusha' bin Nun, sehingga mereka sampai di tempat ada seketul batu yang besar. Mereka pun berehat di situ, letak kepada untuk berehat, lalu tertidur. Ketika itulah ikan dalam raga yang sudah mati, yang sudah digaramkan, terkena, dipanggil ma'ul haya, air kehidupan, hidup balik. Ikan yang mati dah hidup balik. Ini ada dalam hadis yang sahih, bukan satu perkara yang sukar untuk Allah Ta'ala menghidupkan kembali ikan yang sudah mati. Hidup, dia pun melompat masuk dalam laut. Itulah sejarah ringkas. Lepas tu panjang lagi lah cerita dia tu sampailah ke akhir. Sebab ayat kita akan baca ni adalah dalam bentuk suatu cerita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ
مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا
السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا Itu baru separuh cerita dia. Ada separuh lagi kita sambung. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, temannya ataupun budak surahannya, itu bernama Yusha' bin Nun. Siapa Yusha' bin Nun? Kita akan tengok biodatanya sedikit lepas ni. Kata Nabi Musa, aku tidak akan berhenti berjalan dalam pengembaraan ini. Itu pengembaraan mencari Khidir setelah diminta oleh Allah Ta'ala supaya mencari seorang yang lebih alim daripadanya. Katanya, aku tidak akan berhenti berjalan sehinggalah aku sampai di tempat pertemuan dua laut. Di mana letaknya dua laut? Ada 2-3 pendapat dalam kalangan ulama, itu tidak penting, abang akan sebut di antaranya. Ataupun aku akan terus berjalan bertahun-tahun lamanya. Maka apabila mereka berdua sampai di tempat pertemuan dua laut itu, kedua-duanya terlupa akan ikan yang mereka bawa, hut. Sebenarnya yang lupanya Yusha' saja, Yusha' bin Nun lupa. Tapi dalam ayat ini sebut seolah-olah dua-dua lupa. Nabi Musa pun lupa, Yusha' pun lupa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu ikan itu terus menggelosor masuk dalam laut membentuk lorong, seperti lorong bawah saraba, lorong bawah tanah. Kita akan tengok tafsiran nanti macam mana cara ikan itu guna pelik lain daripada yang lain. Dia masuk dalam air itu supaya kereta nyodok sodok bukit untuk buat terowong masuk terus. Jadi kawasan ikan itu lagi membentuk satu lorong yang keliling dia tu air itu tidak takut, terpelan, sehingga boleh lihat tanda dengan jelas. Maka apabila mereka telah melampaui tempat itu, tempat di mana ikan itu telah jatuh ke laut, mereka tidak sedar. Mereka tak sedar. Tapi bila sampai satu tempat tertentu, jauh dia tinggal, bawa kabar. Lalu Nabi Musa berkata, berikan kepada kami akan makanan yang kami bawa. Makanan itu termasuk ikan dalam gangguan tadi itulah. Sebab kita telah merasai nasabah, letih penat daripada safarina, perjalanan kita ini. Daripada perjalanan ini kita telah letih, jadi nak berehat. Yusha' bin Nun sebenarnya tengok itu ikan itu melompat tadi, dia terlupa nak beritahu. Lalu katanya, qala ara'aita idh awayna ila safrah. Temannya Yusha' bin Nun berkata, tahukah
apakah yang terjadi ketika kita berehat sementara tadi dekat batu yang besar. Tempat berehat tadilah ikan tu melompat daripada raga tu kerana akibat terkena ma'ul hayah, air kehidupan. Kawasan itu ada satu kawasan yang disebut ma'ul hayah. Allah Ta'ala yang ciptakan benda yang mati bila kena hidup semula. Jadi Yusha' bin Nun dah melihat, tapi dia terlupa nak beritahu. Sebab masa dia tengok ikan tu melompat dalam laut, Nabi Musa tidak ada. Nabi Musa duduk tempat lain. Dia mencari satu tempat berteduh di kawasan batu yang lebih besar. Dan Nabi Yusha' bin Nun melihat ikan tu melompat. Lalu dia terlupa, dan tidaklah yang menyebabkan aku lupa untuk menyebutnya melainkan syaitan. Dan dia telah mengambil jalan menuju ke laut dengan penuh ajaib benda. Ajaib kita akan tengok lebih lengkap lagi dari segi caranya. Lalu Nabi Musa beritahu, ya itulah yang kita cari. Dzalika ma kunna nabgh. Nak wakahkan. Sebab ayat ni molek kita wakah ni, kebanyakan qurra dia wakah. Nak sambung pun boleh. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda, boleh juga. Tapi kebanyakannya wakaf. Kunna nabghi. Kita wakaf bunyi sikit qalqalah pada ba, tapi ri itu tidak ilah tu nabghi. Tapi tidak nabghi, tak bunyi ri itu pakai ba. Dia kata itulah yang kita kehendaki. Sebab dalam wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa, cara nak cari Khidir, bawa ikan. Bila ikan tu hilang satu tempat, maka di situ dah tempat kamu akan menemui Khidir. Lalu mereka pun berpatah balik, fartadda, berpatah balik, melihat, berpatah balik, mengikut jejak lalu yang mereka telah lalu ini tepi patah ni, as-sahih. Semua dia punya pengembaraan dia tepi patah. Sebab akhirnya dia sampai Majma'al Bahr, yang tempat pertemuan dua laut. Bila sampai situ, akhirnya mereka menjumpai seorang hamba dari kalangan hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat daripada sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya ilmu daripada sisi kami. Maksud hamba di sini Khidir alaihi salam. Cuma ulama berbeza pendapat, adakah dia ni seorang nabi atau seorang hamba yang soleh. Memang berbeza pendapat. Kalau dalam kitab At-Tafsirul Munir, Dr. Wahbah Suhaili lebih cenderung untuk mengatakan Khidir bukan nabi. Dia kata hanya seorang hamba yang soleh. Dia ada alasan-alasan dia. Tapi dalam tafsir Ibn Kathir, ia lebih cenderung untuk mengatakan Khidir adalah nabi. Salah satu alasan ayat ni lah. Ayat tadi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Tapi Dr. Wahbah Suhaili dia jawab balik atas ayat ni, dia ada istilah dia cara lain. Jadi ulama berbeza pendapat sama ada Khidir AS nabi ataupun sekadar amdun salih, hamba yang soleh. Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku ikut kamu? Ini adab dia. Kita baca dulu berhabis, kerana yang tak akan tafsir selesai, kita ambil tempat-tempat tertentu je, sebab kita nak ambil kesimpulan daripada cerita ni. Sebab kita bukan nak bahas tentang masalah hukum, tapi kita nak ambil pengajaran, ibrah ataupun hikmah daripada cerita. Nabi Musa berkata, bolehkah aku ikut kamu untuk kamu ajar kepada aku apa-apa ilmu yang memberi panduan kepada aku? Lalu jawab Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau wahai Musa sekali-kali tidak akan mampu untuk bersabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Nabi Musa bertanya, bagaimana aku? Khidir terus berkata, bagaimana engkau mampu bersabar terhadap perkara yang engkau tidak akan tahu secara keseluruhannya. Tak tahu lagi macam mana kamu mampu untuk bersabar. Tapi Nabi Musa beri jaminan, satajiduni insyaallah sabira. Kamu akan dapati aku, insyaallah, aku ni seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang akan perintahmu. Lalu Khidir beri syarat. Dia kata, fa in ittaba'tani, kalau ikut aku jangan tanya apa-apa pun. Kena tutup mulut, mau dipayah ni. Sehinggalah aku ceritakan kepada kamu akan perkara itu. Fantalaqa, bermulalah pengembaraan mereka berdua. Mereka pun
berangkat meninggalkan tempat tu, jalan-jalan dengan cara rakiba fis safinah, menaiki kapal. Sehingga dia naik kapal dan akhirnya kapal itu telah dia bocorkan. Dalam tafsir disebut dia guna kudum. Kudum ni kapal dibuat kepingan kayu, menyebabkan tenggelam penumpang-penumpangnya. Nabi Musa bertanya, kenapa kamu berbuat begitu? Ini adalah sesuatu yang syai'an imrah, perkara yang mungkar. Pesedah tak ada, jangan tanya. Dan nampak pelik ni. Tak kata ke Musa, kita sendiri pun orang pesat tutup mulut, nampak benda pelik. Mesti kita kan terlepas cakap, nak tanya juga. Alam akul, tidakkah aku katakan bahawasanya kamu tidak mampu untuk bersabar dengan aku? Oh, kalau begitu la tu'akhizni bima nasitu, janganlah engkau hukum aku terhadap perkara yang aku lupa. Baru tu saya saat ni pun dia kata lupa. Wala turhiqni min amri usra, jangan kamu memberatkan aku dalam urusan ini, dalam urusan mencari ilmu, jangan disukarkan. Tak apalah, aku telah tersilap, tapi benarkan aku ikut oleh kamu. Fantalaqa, pergi pula sehinggalah mereka bertemu dengan ghulaman, seorang budak kecil. Lalu tiba-tiba Khidir faqatahu, bunuh. Kita tengok bunuh orang ni, kita tak lepak. Dan dalam tafsir sebut dia pukul kepala dia pulah. Dia pulah, matilah budak. Lalu Nabi Musa kata, qala aqatalta nafsan zakiyah, kamu patutkah kamu membunuh satu jiwa yang bersih? Sebab gulam budak kecil, kanak-kanak yang bermain dengan kawan-kawannya, lalu dibunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya kamu telah buat satu perbuatan yang besar, salah, yang mungkar. Ada lagi lah cerita dia baik. Kita lihat untuk tafsirannya. Yang dimaksudkan Nabi Musa ini adalah Musa bin Imran yang diberikan kepadanya kitab Taurat. Siapa Yusha ni? Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf alaihi wassalam. Rupanya Yusha bin Nun ni cicit kepada Nabi Yusuf. Sebab datuk Yusha bernama Afraim, salah seorang anak Nabi Yusuf. Maknanya zaman Nabi Musa ni adalah zaman yang mungkin beberapa ratus tahun selepas zaman Nabi Yusuf. Di bumi Mesir juga. Nabi Yusuf pun di bumi Mesir juga, Nabi Musa pun di Mesir juga. Tapi Nabi Yusuf lebih awal. Zaman Nabi Musa dengan Fir'aun ni, Nabi Yusuf dah lama dah meninggal. Rupanya Yusha bin Nun cicit kepada Nabi Yusuf dan menjadi orang suruhan kepada Nabi Musa. Jadi kita boleh bina satu gambar dari sudut kronologi sejarah Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihi wassalam dan dakwah mereka di Mesir. Nabi Musa berkata kepada anak muda dia ataupun budak suruhannya setelah mereka memulakan perjalanan ini, dia kata, aku bertekad bahawa aku tidak akan berhenti. La abrah mana la azalu sa'iran, aku akan terus berjalan sampai jumpa tempat yang dicari, sehinggalah sampai ke tempat pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut, ada pendapat mengatakan pertemuan antara dua laut, Laut Parsi, Laut Rum. Laut Parsi, Laut Rum. Teluk Parsi, Laut Rum. Rum dekat Laut Mediterranean. Laut Mediterranean kalau bahasa Arab disebut Al-Bahrul Abyad Al-Awsat. Multaqa Al-Muhit Al-Hindi, pertemuan antara Laut Hindi daripada Teluk Parsi. Sebenarnya Laut Merah alih atas Teluk Parsi. Wallah alam, tak tahulah pertemuan ke mana, kita pun tak pernah menjejaki tempat tu. Dan juga Laut Merah, maknanya bahagian bawah ni lah, tidak Mediterranean, tak lah, bukan Laut Mediterranean. Bahagian bawah sekitar maknanya sekitar antara Yaman dengan Eritrea,
pertemuan dua laut. Tapi lokasinya kita tahulah sebelah sana atau sebelah sini. Tapi kalau lihat kepada bumi Mesir, maka sebelah sini lah. Mana sebelah selatan Mesir, jauh lah di jalan. Dia katakan tempat pertemuan dua laut, antara laut Hindi dengan laut Merah. Itu satu pendapat yang pertama. Pendapat kedua kata pertemuan antara Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit, antara laut Mediterranean dekat laluan Jabal Tariq ataupun Selat Gibraltar. Oh, jauh tu. Tempat tadi sini. Selat Gibraltar antara utara apa dia? Kalau semua sebelah sana Eropah sampai ke Spanyol ke Portugis itu, Spanyol, kalau sebelah sini ya Spanyol. Sebab dulu dipanggil Andalusia. Andalus sekali Spanyol. Kalau sebelah Afrika ni apa dia? Situ tempat pertemuan dua laut. Atas kaul yang kedua. Tapi tak pentinglah kita nak ta'yin pendapat mana kita nak pergi, tak penting. Apa pentingnya pengajaran daripada kita ni. Macam kita baca kisah Ashabul Kahfi yang itulah dari surah ni. Kita nak ta'yin secara khusus 3 ke 5 ke 7, itu tak penting. Pentingnya peristiwa ni berlaku dan ada pengajaran yang kita boleh ambil. Sama juga dengan kisah Nabi Musa mencari Khidir alaihi salam. Ataupun aku akan terus berjalan untuk tempoh yang sangat lama. Hukuba, hukum, ada ulama kata hukum dengan maksud setahun, ataupun ia merujuk kepada hukum jam' pada hikmah, zamanun minad dahri ghair mahdud, satu tempoh daripada masa yang tidak dihadkan. Tak tahu berapa lama, boleh jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Tapi ada pendapat mengatakan hukubani thamanuna sanah, 80 tahun. Maksudnya Nabi Musa punya kesungguhan nak mencari ilmu. Walaupun dia tu dah Nabi, Rasul, terima wahyu, tapi bila Allah Ta'ala beritahu ada orang lebih alim, terujanya dia sungguh nak cari ilmu. Dia sanggup pergi sekalipun tempat jauh, sekalipun perjalanannya selama 80 tahun. Apa pengajaran kita boleh ambil untuk ayat ni? Ayat ni pengajaran ni, dalam bab mencari ilmu kita kena ada al-hirsu, kesungguhan. Mana dia tidak kata ngaji sekadar puas saja juga masjid, ataupun tak ada kerja lagi. Kita kena sedia masa khusus. Bagaimana kita sedia masa untuk kerja cari pitih, kita sedia masa khusus untuk cari ilmu. Walaupun Nabi Musa dah ada tugas rasmi dia sebagai Rasul, dia kena jaga Bani Israel. Tapi bila dia diberitahu oleh Allah Ta'ala ada orang yang lebih mengetahui daripadanya, maka dia pun nak tahulah, mungkin dia boleh cari ilmu yang lain. Jadi dia sanggup pergi, dan pemergian dia tidak bersendirian. Sebab tu di antara kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam tafsir dia kata, seseorang yang berjalan untuk tujuan yang baik seperti mencari ilmu, janganlah dia pergi bersendirian. Ini pengajaran kita boleh ambil. Sebab tu Nabi Musa tak kisah kan? Kalau dia kisah kan boleh. Moga dia Nabi, dia Rasul, Allah Ta'ala jaga dia. Tapi dia tidak pergi bersendirian, dia pergi bersama dengan fatahu, budak suruhannya Yusha' bin Nun. Jadi pengajarannya, kalau kita ada apa-apa tujuan untuk kita pergi suatu tempat bermusafir, pastikan kita tidak bersendirian. Paling tidak pun ada saing seorang, dua orang. Tapi kalau tak ada arah, tak ada orang, terpaksa pergi seorang, tak apa, selekeh pergi. Bukan kata tak boleh pergi, tapi lebih baik berdua, ataupun lebihlah 2, 3, mana tidak bersendirian. Memang kita boleh rasa kalau kita jalan jauh seorang-seorang cukup payah. Memang cukup payah. Singgah di biasa transit, singgah di lapangan terbang, berasa nak masuk tanda, kita bawa beg. Payah nak tak luar, takut orang curi. Dia kata walau beg pakaian kata orang curi, tak kena mudah dah tanda. Payah, tawakal gitu lah. Kalau ada, kalau tak ada hilang saja. Nak jaga pasport lagi, nak jaga beg duit lagi. Tapi kalau ada saing, maknanya dia boleh jaga barang yang kita. Akhirnya mereka sampai tempat pertemuan dua laut, tetapi mereka terlupa. Apa pengajaran kita boleh ambil sini? Sifat manusia dia tidak akan terlepas daripada sifat kekurangan. Sifat manusia salah satunya sifat lupa. Biasalah sifat lupa.
berlaku sifat lupa. Kedua-duanya terlupa. Kan kita terlupa, mereka terlupa, itu biasa. Lepas tu dia beritahu, lepas tu setelah lalu Yusha' bin Nun beritahu yang menyebabkan aku lupa adalah syaitan. Kita kata macam mana syaitan boleh menyebabkan Yusha' bin Nun terlupa, padahal bersama dengan Yusha' tu ada Nabi Musa. Berani saja. Nabi Musa ada sekali pergi dekat juga. Apa kita boleh ambil pengajaran di sini? Pertamanya, kita tidak boleh terlepas daripada kelemahan sifat lupa, satu. Yang kedua, kita tidak akan terlepas daripada gangguan syaitan sehinggalah Allah Ta'ala jaga kita. Sebab tu dalam perbincangan tajuk minggu lepas berhubung dengan bab dosa, kita dalam doa kita diajar Rabbana tu'akhidna in nasina. Wahai Tuhan kami, janganlah kami dihukum dengan sebab kami lupa, kami terlupa. Sebab tu dalam bab urusan agama, kita kena ada seseorang yang boleh mengingatkan kita. Kita kena ada apa dia? We need someone to remind. Untuk jadi reminder. Kita perlu seseorang untuk jadi pengingat, untuk ingatkan kita. Yalah, mungkin kalau kita tidur, kita boleh guna alarm dalam telefon untuk kita sedar. Ataupun kita tulis dalam apa-apa lah. Pada tanda rezeki, kita terlupa. Kalau cuti ni, hari ni saja amal ada 5 tempat makan gula. Siap tulis dia, takut terlupa. Sebab kita tahu kita pun terlupa. Takkan kita nak hafal ni di situ esok dosa tak ada nak ngapa. Nak ngapa hak ni lagi, nak ngapa tu dah biada. Jadi untuk membolehkan kita tidak lupa, kita tulis. Dalam soal yang melibatkan muamalah kita dengan orang lain, urusan harta benda, urusan hutang piutang, dia kena ada saksi. Wastashhidu syahidain min rijalikum. 2 saksi. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tak ada 2 orang lelaki untuk jadi saksi, ambil seorang tak apa dah, tapi hak seorang lagi diganti dengan 2 orang perempuan. Apa perlu ada saksi? Kalau salah seorang lupa, antadilla ihdahuma antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau salah seorang tiba-tiba teringat terlupa, maka salah seorang boleh teringat. Itulah hikmah bila Nabi Musa nak pergi cari Khidir, dia tidak bersendirian. Mungkin ada perkara yang dia terlupa ataupun Yusha' terlupa. Jadi kalau salah seorang terlupa, maka boleh tolong ingatkan. Cuma dalam ayat ni disebut nasya, kedua-duanya terlupa. Nasya hutahuma. Kita baca kena beringat sebab banyak fi'il tu dhamir dia untuk musanna, sebab melibatkan 2. Nasya, tak boleh baca nasyahutahuma, jangan pendek ya tu nasyahutahuma. Ada setengah baca tak ada ayat. Adalah pernah mendengar fartadda ala da kena panjang, ada alif sebab musanna untuk 2 tu merujuk kepada Nabi Musa dan kawannya, temannya Yusha' bin Nun. Dan dikatakan ikan itu telah mengambil jalan seperti ada suatu dengan cepat, seperti ada satu lorong yang terbentuk. Dalam riwayat hadis dikatakan ikan tu bila dia melompat daripada bekah dia tu, miktal, raga tempat letak ikan tu, dia masuk dalam air, dia berendam tepat hak kena ikan tu, air tak takut. Kita kata, kita pun tak tahulah sahih ikan tu besar mana. Tapi biasanya setakat yang tahu, kalau hut biasanya ikan tu saiz besar, cuma besar mana tak tahu. Tepat kita kalau ikan besar, ikan apa? Ikan air, ikan tegiri. Ikan hok besar berbanding dengan saiz hok lain, besar sikit. Kalau ikan kecil tu mungkin, sebab biasa kalau hut ikan hok tahu lah ikan besar. Contohnya dalam kisah Nabi Yunus, faltaqamahul hut wa huwa mulim, lalu dia ditelan oleh ikan paus. Ikan paus tu Allah Taala sebut dengan hut, ikan yang besar. Wala takun kasahibil hut idh nada wa huwa maktum, janganlah kamu jadi seperti orang yang ditelan oleh ikan paus, merujuk kepada Nabi Yunus.
ikan yang tenang, kita pun tak tahulah ikan paus ke apa, tapi ikan itu besar. Sehingga seorang manusia seperti Nabi Yunus, bila masuk dalam ikan tu, ada ruang boleh duduk dalam itu. Tapi dalam kisah ni disebut ikan yang dibawa oleh Nabi Musa, hut. Nasiya hutahuma. Cuma dari segi saiz besar kecil kita tak tahu. Cuma cerita ni bila ikan melompat, laluan dia tu terbentuk lorong. Kalau ada satu kereta sodok bukit yang kereta apa dipanggil penggerudi, mungkin tempat kita tak ada, tapi kalau di negara-negara maju macam Jepun, dia buat terowong bawah laut, lalu kereta api bawah laut yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Itu dia guna tu lah, penggerudi, dia masuk bawah laut, terowong. Jadi kawasan dia lalu tu blue band. Maka begitulah, bila ikan ni masuk dalam air, tempat dia lalu tu membentuk lorong. Dan dia berenang pun berdasarkan tafsiran yang ulama tulis, tidaklah kata bahagian air tu bawah air, bahagian bawah sikit pada permukaan air. Sehingga bila Nabi Musa dan Yusha bin Nun teringat, dia patah balik. Dia ingat jumpa semula tempat dia berhenti tadi. Kita ni tepi laut, dia kita jalan jauh, tak ingat mana. Muka supah pergi patah ke supah. Tapi tanda tadi dalam laut je, tu ada tempat ikan tadi. Nampak lorong dalam air, lorong lalu ikan tadi. Maka mereka pun tahu di sinilah tempat kita berhenti tadi. Kalau Allah Ta'ala tidak buat gitu, Nabi Musa tidak akan jumpa mana tempat dia tempat dia nak berhenti, tempat pernah dia singgah tadi untuk tidur. Sebab kawasan itu adalah dikira sama tepi pantai, ada pasir, ada batu besar, ada laut, air ni. Dan ini adalah salah satu mukjizat. Ulama tafsir sebut keajaiban ikan berenang masuk dalam laut ni adalah salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya bila sampai jauh, teringat balik, Nabi Musa pun minta, "Wada ana berikan makanan." Apa pengajaran kita boleh ambil? Kita tengoklah ada pengajaran dia. Tak perlu baca habis. Tadi kita dah baca ayat dan terjemahan. Untuk perjalanan perlu ada bekal. Perlu ada bekal. Katanya atina wada'ana, berikan kepada kita bekalan makanan yang kita bawa, sebab kita sudah letih dah, penat, lapar dah, jalan jauh. Padahal Nabi Musa ni sebagai seorang nabi, kalau tak bawa bekal pada siapa dia pun doa, ya Allah turunkan makanan. Mungkinlah kita kata mungkin dengan kedudukan dia sebagai seorang nabi, dia boleh berubah begitu. Tetapi dia ada usaha apa, dia sediakan bekal untuk perjalanan. Tidak mengharapkan orang bagi, dan tidak kata cukup dengan berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit. Bawa bekal, dan membawa bekal untuk perjalanan tidak menafikan sifat tawakal. Nanti ada salah faham, dia kata oh tak si tawakal pada Tuhan. Tak apa dah, dia kata tak bawa bekal pun, tapi sama-sama ada orang beri dia. Itu salah. Kita kena ada usaha dulu sebelum kita tawakal. Katanya bahawa untuk kami pada anak makanan, bekalan yang kami bawa, sebab kita sudah letih, sudah menemui nasabah, maknanya nasab, penat, lelah. Nabi Musa alaihissalam walaupun dia seorang yang gagah kuat, memang Nabi Musa gagah kuat, tapi untuk perjalanan ini memang dia letih. Dia beritahu nasab, letih. Tapi keletihan itu tidak mematikan semangat dia untuk terus mencari Khidir. Walaupun dia letih, maknanya boleh gambarkan perjalanan itu jauh. Jadi kembalinya ikan itu hidup, kemudian melompat dari laut tempat mereka singgah tadi, menjadi alamat bahawa di situlah tempat adanya Khidir. Adakah nama dia Khidir? Khidr, mana khadar ni hijau. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dia kata itu gelaran dia. Nama sebenar dia adalah Balya bin Malkan. Balya bin Malkan.
Kita pun tanya apa makna nama ni. Oh, tak diketahui. Sebab ini bukan isim Arabi, ini isim Ajam. Bukan nama Arab. Balya bin Malkan. Tapi dikenali dengan Khidir kerana Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Khidir ataupun Balya bin Malkan, dia punya berkat dan salihnya dia, bila dia duduk setempat yang dikatakan farwah. Farwah ni tempat yang tak ada apa satu, rumput-rumput tak ada, kosong. Lepas dia bangun, tempat tu jadi subuh jadi menghijau. Kita kalau duduk lama, rumput ada tak mati. Betul? Kita ataupun kita tak sesuatu objek, tak kayu ke apa, tak boleh 2-3 hari kita akak. Rumput ada buah kayu, buah papel tadi kuning, jadi kuning, mapuh. Khidir bila duduk satu tempat yang kosong, dia bangun, tempat tu jadi subuh sehingga dilihat ada tanda-tanda hijau, maknanya naik rumput. Sebab tu lekat nama Khidir. Itu cerita ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi nama sebenar dia adalah Balya bin Malkan. Tapi nama tu tak disebut dalam Quran. Kita kena faham cerita Quran ni dia mai secara umumnya. Kita kata apa tak sebut nama sebenar dia, sebut Khidir. Sebab dia lebih nak fokuskan kepada keistimewaan dia. Dia duduk satu tempat, setiap kali duduk bangun tempat tu jadi hijau. Tak jumpa lah orang kita dalam ni dah. Kalau ada gitu kat sana, kita tak boleh hukum panggil dia duduk kan. Duduk lepas tu kan tempat duduk jadi hijau. Tak berlaku lah sekarang. Ini hak kita cerita zaman Nabi Musa AS. Baik, insyaAllah cepat lah. Lalu kata Yusha' bin Nun, ya, adakah kamu ingat masa kita berhenti dekat Sakhrah? Sakhrah ni satu batu yang besar berehat tadi. Aku terlupa dan beritahu ikan tu dah melompat masuk dalam laut. Dan tidaklah yang menyebabkan aku lupa kecuali syaitan. Tadi bab lupa dan gangguan syaitan dah sebut dah. Dan yang menariknya, dia mengambil jalan untuk berenang dalam laut tadi dengan cara yang sangat ajab, sangat menakjubkan, lain daripada ikan-ikan yang lain. Al-muradu bin nisyan, maksud lupa di sini tak ada segi ta'rifnya, ishtighalu qalbil insan bi wasawisi syaitan allati hiya min fi'lihi. Sibuknya hati manusia dengan was-was bisikan syaitan yang datang daripada perbuatan syaitan. Maksud lupa kadang-kadang dia mari daripada gangguan syaitan, was-was syaitan. Perkara biasa berlaku pada kita. Kita pergi kedai nak beli benda tu, tiba-tiba nampak benda lain, beli benda lain. Balik sampai rumah terlupa benda asal nak beli. Boleh terlupa. Kadang berlaku dah. Sepatutnya tak berlaku. Kita pergi dapur nak ambil benda lain, tiba-tiba bila nampak benda lain, tubik luar sebenarnya aku pergi dapur tadi nak ambil benda lain. Kenapa kita boleh lupa? Sebab kita manusia tidak akan terlepas daripada min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, sama ada minal jinnati wan nas. Baik, ringkas dia kata itulah dzalika ma kunna, itulah yang kita cari, nabghi maknanya natlub, itulah yang kita mahukan. Lalu mereka pun berpatah balik, jumpalah dengan Khidir itu. Lalu Nabi Musa berkata, bolehkah aku ikut kamu? Ini adab, dia panggil adab. Bolehkah aku ikut kamu untuk kamu ajar kepada aku perkara yang boleh memberi rusda, memberi panduan bimbingan untuk hidupku? Sebab yang Nabi Musa nak belajar dengan Khidir ialah ilmu yang berkenaan dengan peradaban, adab. Dan ini menjadi suatu panduan bagi seorang muta'allim, orang yang nak belajar. Bila dia nak belajar dengan seorang yang alim, dia kena beradab. Dia sekurang-kurangnya dia kena tanya, bolehkah saya belajar dengan
dengan tuan guru. Bolehkah saya, padahal dia ni orang alim dah. Ini menggambarkan sifat tawaduk, tapi dia tahu ada perkara yang dia tak tahu. Kita kena sedar ada perkara yang walaupun kita dah diberi tugasan mungkin untuk mengajar, untuk tazkirah, sebenarnya banyak lagi ilmu kita tak tahu. Kalau kita ada peluang untuk belajar dengan orang lain, kita belajarlah. Tak ada sebab untuk kita tidak mahu belajar. Sebab ilmu itu bukan milik sesiapa, dia adalah milik Allah, bukan milik sesiapa dalam kalangan manusia. Kadang-kadang seseorang dia rasa jatuh ego dia. Bila dia ni seorang yang terkenal, tiba-tiba dia pergi berguru dengan orang lain yang kurang terkenal. Tak boleh. Kalau kita tahu orang itu ada ilmu yang kita tak ada, lebih baik kita pergi belajar. Kalau nak kira dari segi suhu, Nabi Musa lebih suhu lagi dalam kalangan Bani Israel berbanding dengan Khidir. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk dia tinggalkan Bani Israel untuk pergi ngaji. Sampai sekarang ni kalau punya orang alim hebat, tiba-tiba gimana tak ada, dia berhenti sekejap, ambil cuti kerja sebab pergi sambung belajar. Ayo belajar lagi. Kita tanya, alim satu belajar lagi. Sebab belajar ni dia tak ada nokta. Kita beranggap dia alim, tapi bagi dia rasa ada lagi ilmu yang dia tak tahu. Ada lagi ilmu dia tak tahu, yang perlu kita belajar daripada orang lain. Sekalipun boleh jadi orang itu lebih muda daripada kita, maka tidak menjadi masalah untuk kita mencari hikmah daripadanya. Sebab kelebihan itu kurniaan daripada Allah. Dan syarat yang diberikan kepada Khidir ialah kalau nak ikut boleh, tapi kamu jangan tanya sesuatu daripada, jangan kamu tanya sesuatu tentangnya sehingga aku ceritakan. Pengajaran daripada ayat ini ialah apabila seseorang mempelajari suatu ilmu daripada mana-mana guru, apa-apa subjek, dia sebaiknya jangan bertanya sehingga ada keizinan untuk bertanya. Sebaiknya begitu. Kena tunggu habis. Kadang-kadang banyak berlaku sebab macam masa kita belajar dulu dalam kuliah, ada sesetengah pelajar tak payah dia terus tanya. Pensyarah kata, isbir sayati, sabar. Apa yang awak tanya ni ada lepas ni. Tunggu habis kuliah dulu. Biasa kuliah di Madinah, kuliah 1 jam untuk subjek. Jadi bila timbul satu pertanyaan, tak ada habis dia boleh ditanya dia. Pensyarah kata, isbir, tunggu, sayati. Al-ijabah satati fima ba'd. Lepas ni tunggulah ada dia jawab lagi. Jadi mungkin bila dah habis, barulah dia buka fursah, peluang, ada sesiapa nak bertanya. Sebab tu di sini Khidir pesan, dia kata boleh nak ikut, ini taba'tani fa ini taba'tani, kalau nak ikut aku jangan tanya sehinggalah aku beritahu. Tapi bila Nabi Musa diuji dengan banyak benda pelik, tadi benda pelik, naik kapal, Khidir pecah ke kapal tu dengan kapal, menyebabkan tenggelam. Lalu dia pun tanya lah, dia terlupa untuk tidak bertanya. Maknanya kita ada sifat, ada tempat-tempat kita tidak mampu bersabar. Jadi Nabi Musa AS pun sama juga, dia tidak mampu bersabar sehingga dia bertanya. Memang syarat tu syarat yang pelik. Baik, abang kesambung semula lah untuk sebab kisah ni kadang-kadang menjadi hujah bagi setengah golongan tarikat lah, biasa golongan tarikat tasawuf, untuk dia mengklasifikasikan ilmu. Dia kata Nabi Musa ni ilmu syariat, Khidir ni ilmu hakikat. Dari segi ilmu hakikat, Nabi Musa tidak diajar, tapi Nabi Khidir dia tahu. Nabi Musa, Nabi Khidir tak boleh dijadikan perbandingan untuk apa yang berlaku zaman kita. Kita kena faham, tak boleh. Sebab Khidir Musa hidup sezaman, hidup zaman yang sama. Syariat yang diberikan kepada Nabi Musa melalui kitab Taurat tidak untuk Khidir, dia tempat lain. Dan apa yang diberikan kepada Khidir tidak diberikan kepada Musa. Mana melibatkan dua yang keadaan yang berbeza. Adapun kita sampai sekarang, syariat itu telah sempurna dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tiba-tiba seseorang itu mendakwa, dia kata dia
Kalau tak ikut sebahagian syariat Nabi Muhammad apa tak apa, sebab dia ni sudah sampai kepada makam dia ikut ilmu hakikat. Hak ni hak syariat ni hak luar. Kita kata tak boleh buat gitu, sebab orang yang mendakwa begitu dia tidak hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khidir alaihissalam dia hidup sezaman dengan Musa, Nabi yang sama. Sebab tu bila Nabi Musa tengok benda hak tak kena cara, dia tegur lagi. Dan dia terlupa bahawa dia telah berada dalam satu posisi yang dia tak boleh bertanya. Sebab ini melibatkan hikmah. Ini mulai hikmah. Betul, dari segi tasawuf dia banyak bahan-bahan hikmah. Sebab tu kalau orang dia tasawuf tak terlepas. Kalau tempat kita lah, kita hikam. Oleh Ibn Atha'illah asalkan dari hikam, berpuluh-puluh hikmah. Ringkas ya, tapi nak syarah tu perlu kepada orang yang faham. Bila membaca teks syarah hikam ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, payah nak faham. Amba rasa kalau orang awam mengaji lagilah payah nak faham. Sebab tu betul lah saya kata, kalau perbahasa ilmu hikmah yang tinggi, dia tidak mampu dengan baca saja, dia kena berguru supaya tidak. Jadi sebenarnya Nabi Musa tidak tahu hikmah, rahsia kenapa Khidir tepuk kapal tu, kenapa dia bunuh budak. Hikmahnya tak diketahui. InsyaAllah ada dalam muka surat sebelah bersama dengan saya minggu hadapan. Pastikan temu janji kita pada hari Ahad malam Isnin di tempat yang sama Masjid Paygambar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.